Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Okey, malam ni kita Salam. bersiaran langsung, okey. So untuk branch weekly meeting PG Alustar So yang mana okey, yang mana baru view boleh share komen dulu untuk tahu dan visual adakah clear ataupun tidak. So topik malam ni kesilapan penyimpan emas. So topik yang agak rare dibincangkan untuk malam ni. Selalu kita dengar pasal kebaikan simpan emas, selalu kita dengar pasal pentingnya emas. So malam ni antara kupasan yang akan dibuat oleh dealer aktif PJ Alustar oleh Encik Muhammad Rizwan. So komen adakah jelas sebelum kita nak proceed selanjutnya. So dan untuk makluman selamat hari Malaysia untuk semua, hari ni hari Rabu. So dan juga untuk makluman branch PG Alustar sepanjang 2 minggu ni kita mohon maaf disebabkan kita terpaksa tutup arahan PKPD. Jadi sebarang stock collection kita akan lepas minggu, maksudnya selepas 25 hari. Tetapi sebarang permasalahan boleh online tak ada masalah. Okey, nak buat GIT pun boleh sepanjang dia start. Okey, tetap hasilkan beli, tak ada masalah. Kalau yang mana di bahagian Alustar boleh ke Sungai Petani, okey, branch Sungai Petani. Dan sebarang permasalahan boleh terus contact staff, kami akan bantu insyaAllah. Okey, so saya nak tengok dulu komen adakah jelas boleh share kepada rakan-rakan dulu dekat Facebook. Okey, kita akan mulakan sebentar lagi. Okey, siapa yang dah komen ni? Syafiq. Ya. Kurang clear. Okey. Okey. Okey, baik. Saya ada nampak juga komen dekat sini. So, tanpa lengahkan masa, saya akan paskan pentas ini kepada Encik Rizwan. So, sebarang pertanyaan boleh juga komen dekat Facebook. Kita akan cuba bantu jawab secara live ataupun kita akan komen dekat Facebook tersebut. Okay, so ada yang cakap kat situ, okay, selalu berhubung dalam WhatsApp Encik Azizrul. Okay, terima kasih. So, saya jemput Encik Muhammad Rizwan untuk sharing sedikit berkaitan public goal. So, dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Zana. Okey. Sekejap saya setting sikit. Okey, Assalamualaikum, selamat malam, selamat yang bercuti, selamat Hari Malaysia. Okey, so okey, selamat datang siapa yang join. Saya tengok dekat sini ada komen Syafiq, Rashid, Zara Raisha, Hanisah. Okey, clear. Okey, so siapa yang baru join, pertama sekali daftar di link FB Live sebab ada lucky draw untuk di akhir sesi nanti. So saya rasa nanti nak minta admin pinkan lah link untuk lucky draw. Okay, so sebelum saya mula rasanya yang baru join boleh share FB Live ni, kita biar rakan-rakan kita pun boleh join, boleh dengar perkongsian malam ini. So okay, siapa lagi? Lazila clear. Okay, terima kasih komen. Anas Sarif clear. Terima kasih. Okay. Namiatul Aisyah. Alhamdulillah, Pasir Gudang clear. Okay. Okay, so pada rakan-rakan dealer, jemput share lah. Jemput share dengan kawan-kawan, dengan customer, dengan prospek masing-masing. Kita meriahkanlah FB Live malam ni. Sebab di akhir sesi akan ada lucky draw, lepas tu akan ada tawaran fire sales lah untuk branch weekly meeting ni.
Okay, so jemput tag kawan-kawan, jemput share FB Live ni, kita meriahkan biar ramai lah yang boleh join, ramai yang dapat dengar perkongsian malam ni. Okay, saya tengok view dah lebih kurang 58, so saya rasa mungkin ada yang akan join lewat sedikit sebab baru masuk isyak so saya rasa mungkin ada yang masuk isyak, yang solat dulu. Okay, tak apa. Saya akan start, tapi saya akan start dengan apa? Dengan pengenalan, dengan sedikit background supaya bila masuk topik yang utama ni, kawan-kawan kita ramai lagi boleh join lah, boleh join, boleh dengar, boleh dapat manfaat lah daripada perkongsian. Okay. Okay, saya tengok komen sekejap Captain Zack clear. Okay, terima kasih Cap. Yusof Junaidi, Miri pun clear. Ahmad Afandi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhtar Syafifi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay, so saya rasa saya start dulu. Okay, malam ni tajuk yang saya akan kongsikan adalah kesilapan tentang penyimpan emas lah. Nanti saya ceritakanlah kenapa saya pilih tajuk ni dan saya akan kongsikanlah sedikit sebanyak pengalaman dan pengalaman saya lah. Okay. Okay, sekejap. Ada komen. Okay. Okay, so sebelum saya mula, saya kongsi sedikit lah latar belakang saya. Okay, nama saya Muhammad Rizwan bin Abdul Rahman, priority dealer Public Gold. Saya punya kod PG 00102474. Saya tinggal di KL, saya tinggal di Selayang lah sebenarnya, tapi saya berdaftar under serving branch saya adalah branch Alostar. So dari 2017 sampai sekarang lah saya masih dengan branch Alostar. So tak ada masalah lah. Dengan Public Gold ni sebenarnya sangat mudah. Mana-mana kita ada pun kita boleh buat belian, kita boleh menyimpan, so sangat mudah sebenarnya. Saya pun tak perlu berada di seluruh Malaysia untuk guide penyimpan-penyimpan emas di luar daripada Selayang ataupun luar daripada Alostar. Setiap negeri kecuali Perlis lah untuk Malaysia ada cawangan Public Gold yang dapat bantu tuan-tuan, puan-puan semua menyimpan emas lah. Okay, dari segi dari segi latar belakang, saya bukanlah pakar lah, saya bukannya latar belakang kewangan, saya bukannya economic punya graduate. Saya adalah graduate technical lah, background saya adalah mechanical engineering. Okay, saya bekerja di syarikat minyak dan gas di Kuala Lumpur. Saya pun bukanlah lama dengan emas ni, saya baru saja memula lah sebenarnya. Saya mula menyimpan 2016. 2016 tu baru mengenal emas lah. Saya simpan, saya bermula bukan dengan Public Gold, saya mula dengan produk lain. Tapi 2017 saya bermula dengan Public Gold dan terus jadi dealer lah. Okay, lepas tu memang saya suka sangat berkongsi tentang emas sebab dengan emas ni dia banyak memperbaiki kewangan saya lah. So dengan kebaikan yang saya dapat, saya nak kongsi dengan kawan-kawan lah, saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Saya juga adalah penulis blog saya lah, blog mrizwan.com. Blog ni masih barulah, konten pun tak seberapa banyak, tapi Alhamdulillah saya dapat bantu penyimpan emas bawah bimbingan saya lah, macam mana mereka nak buat belian, macam mana mereka nak buat aranu. So saya kongsikan di blog saya lah. Blog saya adalah sebagai untuk memudahkan lah penyimpan emas untuk manfaatkan emas, untuk memaksimumkan keuntungan lah daripada emas. Okay.
Lepas tu ni kisah sebelum PKP lah, saya banyak hadir ke branch-branch di seluruh Malaysia lah. Contohnya tahun lepas di Alostar, akhirnya saya menjejakkan kaki juga ke branch Alostar 2019 Ogos. Kemudian bulan 10 ada peluang ke Ipoh, saya buat perkongsian di branch Ipoh. Dan ujung tahun lepas Disember saya ada peluang berada kat Miri, so saya memanfaatkan stay saya kat sana, saya buat perkongsian kat sana lah. So dan akhir sekali ni sebelum PKP adalah di Kuching lah, bulan Februari. So alhamdulillah saya sangat sukalah buat perkongsian. Biasanya dalam perkongsian ni kita dapat jumpa ramai orang, orang dapat manfaatkan kita punya pengalaman, dan kita pun dapat berkongsi daripada hadirin yang hadir lah. So sebenarnya bukan saya pun mengajar, tapi saya pun dapat belajar daripada soalan-soalan, daripada pengalaman mereka yang hadir. Okay, alhamdulillah setakat ni dengan perkongsian konsisten Public Gold beri pengiktirafan lah sebagai one of the top producer daripada bulan April lagi. So insyaAllah azam saya nak teruskan berkongsi supaya ramai lagi dapat manfaat lah daripada simpanan emas ni. Okay, so siapa yang baru join, jangan lupa daftar dekat ni, daftar link supaya untuk layak untuk lucky draw lah. Okay, saya tengok komen sekejap Najwa Ahmad Zuki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, dari Alostar. Okay, alhamdulillah ramai yang tag kawan-kawan Siti Fatimah, Fatimah Ismail, Wahaizah Hanafi. Okay, so saya akan teruskan, tapi kita ada kawan-kawan kita yang mungkin masih solat isyak apa semua, dia akan join kemudian. So saya teruskan dululah sementara supaya nanti bila masuk kandungan yang utama tu kita dapat ramai lagi lah kawan-kawan. So siapa yang ada ni jemput share, jemput tag kawan-kawan, kalau dealer, rakan-rakan dealer boleh tag ataupun invite customer dengan prospek masing-masing lah supaya mereka dapat ilmu. Dan insyaAllah kalau terbuka hati asbab perkongsian saya malam ni, mereka akan mulalah. Okay, so ni sementara kita tunggu kawan-kawan kita, ni adalah medium perkongsian saya lah. Ni FB memang dah lama, tapi mula-mula memang banyak dekat sini lah perkongsian tentang emas. Kemudian FB page ni agak baru. Sebab sekarang kan FB kan agak strict untuk buat promosi di FB personal. So FB page ni saya baru mula lah. So saya jemput lah kawan-kawan like, follow saya punya FB personal dan juga FB page. Kemudian IG pun saya ada IG. Ni IG utama saya lah, Rizwan_Public Gold. Dekat sini pun saya buat perkongsian jugalah tentang simpanan emas. So rakan-rakan, kawan-kawan, siapa yang rajin jemputlah follow saya punya FB dan juga IG. Okay, okay, jangan lupa daftar daftar untuk lucky draw. Okay, so seterusnya seperti yang saya perkenalkan diri awal-awal tadilah, saya bukan berlatar belakangkan kewangan, saya bukanlah graduate daripada finance punya background. Saya inilah daripada technical punya graduate. Saya dalam bidang kejuruteraan. So saya ni bukanlah pakar lah dalam tentang kewangan, tentang emas ni, saya bukan pakar lah. Tapi alhamdulillah saya berpeluang belajar dengan pakar lah. So antara guru-guru emas saya, nombor satu adalah mentor saya lah, Encik Muhammad Zulkifli Syafiee.
Beliau adalah penulis buku Wang Emas, misi bebas hutang dan beberapa buku kewangan lain lah. Okay. Kemudian ni adalah guru emas saya lah, Encik Syukur Hashim. Siapa tak kenal Encik Syukur, beliau adalah sifu lah untuk tentang emas ni. Beliau adalah penulis buku ni, buku Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas. So ni antara buku-buku yang saya sangat recommend lah siapa yang nak tahu tentang emas, siapa yang nak maksimumkan keuntungan daripada emas, dapatkan buku ni. Ni kalau siapa tanya pelaburan yang paling terbaik, saya akan cakap adalah ilmu lah. So dapatkanlah buku-buku yang berkaitan dengan emas. Kalau siapa yang nak ceburi, nak untung, nak lebih faham tentang emas, dapatkan buku-buku ni. Okay, sebenarnya macam buku tak sampai RM100 pun, tapi dia punya manfaat, dia punya kebaikan yang kita akan dapat apabila kita baca buku-buku ni lebih daripada apa yang kita laburkan lah sebenarnya. Okay, saya tengok komen sekejap Okay, Azia Azmi dan Fred request. Okay, terima kasih. Nanti lepas habis live ni saya tengok Okay, kita teruskan. Okay, pengenalan. So, hari ni tajuk saya adalah tentang kesilapan penyimpan emas. Tapi sebelum saya cerita tentang kesilapan, saya rasa saya akan sentuh sedikit lah tentang emas supaya rakan-rakan ataupun kawan-kawan yang baru join, yang belum tahu sedikit sebanyak tentang emas, dapat sedikit gambaran lah tentang emas. So saya akan tentu sedikit je, saya tak touch banyak tentang emas. Saya rasa rakan-rakan dealer lain pun dah banyak buat perkongsian tentang emas dalam FB Live sebelum ni lah. Okay, so nak senang cerita, emas ni adalah satu instrumen kewangan. So sebenarnya banyak lagi instrumen untuk menyimpan, untuk melabur. Tapi emas ni adalah salah satu daripada instrumen yang adalah di pasaran. Okay, tapi emas ni siapa yang nak terlibat dalam emas kena fahamlah emas ni sesuai untuk simpanan jangka panjang. Okay, so dia lebih kepada seperti aset lah, sebuah aset. Contoh rumah dan hartanah, harga dia meningkat dalam jangka masa panjang. Okay, so macam sekarang ni fenomena orang membeli emas, gold rush sebab disebabkan oleh COVID lah, disebabkan oleh faktor-faktor luar lah sebenarnya. Tapi kalau dalam dalam keadaan yang normal, harga emas dia ada naik turun, tapi dia meningkat dalam jangka masa panjang. Okay, so saya suka sangat kongsi gambar ni lah sebab sangat mudah untuk cerita. So kalau kita simpan dalam kewangan, dia bertambah, tapi hanya bertambah dalam segi nombor. Tapi untuk emas untuk aset fizikal ni, dia punya nombor tu tak bertambah. Kalau kita simpan 1 gram daripada 2015, 2009, kita simpan 1 gram, kita tak tambah. Dari dulu sampai sekarang masih 1 gram. Tapi apa yang bezanya adalah nilai dia. Nilai emas tersebut meningkat. Sama juga macam nilai hartanah, rumah ataupun tanah. Rumah tu, kalau kita ada sebuah rumah tu adalah sebuah lah. 10 tahun lepas, 20 tahun lepas kita beli, kita tak tambah, kita ada sebuah lah. Tapi nilai dia daripada asal kita beli sampai sekarang, nilai dia meningkat. Okay, so tu yang saya suka. Bagi saya emas ni antara keistimewaan emas lah. Okay, kalau kita tengok graf lah, ni saya nak tunjukkan graf, nak tunjukkan kenaikan harga emas. Okay, ni yang belah atas ni adalah kenaikan harga emas dalam
US dollar per ounce. Okay, emas ni didagangkan di pasaran antarabangsa dalam unit US dollar per ounce lah. Okay, so ni kenaikan harga emas dalam US dollar. So semalam masa saya buat slide ni barulah saya perasan lah dalam US dollar kenapa ramai banyak pelabur-pelabur dekat luar sana, lebih lagi dekat Amerika, dekat lebih Amerika lah, sebab selepas 2012 harga emas jatuh, kemudian dekat sekarang ni baru naik melepasi harga tertinggi sebelum ni lah. So sebab tu mereka banyak yang kata emas ni non-productive asset, dia tak ada dividen, dia tak ada mendatangkan keuntungan. So bagi mereka dalam US dollar memang itulah trendingnya, dia turun dan sebelum dia naik. Tapi sebaliknya dalam yang graf bawah ni adalah dalam ringgit Malaysia per gram. So dalam ringgit Malaysia ni kita boleh tengok dia jatuh masa 2012, dia turunlah, dia ikut trending. Tapi kemudian walaupun trending dekat US turun, dekat Malaysia dia ada peningkatan. Dan peningkatan tu lebih laju daripada apa yang berlaku dekat US. Sebab apa? Sebab ada faktor pertukaran wang lah. US dollar dengan RM punya exchange rate. So sebab tu yang membuat belian emas dalam dalam RM, dia dapat enjoy kenaikan harga emas even sebelum COVID ni lah. So tu keistimewaan lah, ataupun bukan keistimewaan lah, kejatuhan duit ringgit. So siapa yang memanfaatkan tukarkan fiat dia kepada aset ataupun mata wang yang lebih berharga, dia dapat merasailah kenaikan ataupun kenaikan nilai emas tersebut lah. Okay, so sebelum saya pergi slide seterusnya, saya tengok sekejap komen Okay, dan share with anak-anak Alfa. Okay, terima kasih. Okay, Syam Isa. Okay, selamat datang Syam. Mos Azadi. Okay, tag kawan-kawan Okay, jangan lupa ni jangan lupa register, share dengan tag lah kawan-kawan. So nanti bila masuk tajuk main perkongsian saya, nanti ramai yang dapat tonton lah, yang dapat manfaat daripada topik tersebut. Okay, ni saya summary-kan lah. Sebelum ni saya memang cerita tentang emas. Saya suka cerita kaitkan dengan mata wang dunia ni. Yang saya tunjuk ni adalah mata wang Sudan. Ni Turkmenistan. Ada kisah-kisah dia lah. So insyaAllah kalau ada yang nak tahu, mungkin saya boleh kongsi di sesi yang lain lah. Okay. Bagi saya agak unik lah kisah-kisah ni, sebab dia sangat, saya pun tak pernah terfikir benda-benda tu, tak pernah masuk pun dalam pengetahuan saya sampai saya ada peluang pergi ke tempat-tempat tersebut lah. Okay, so apa kelebihan emas ni? Kenapa tak boleh ke melabur tempat lain, ASB ke, tabung haji ke, bank ke, fixed deposit ke, unit trust ke. Okay, so bagi saya, mula kerja 2007, saya hanya start simpan emas 2016. So selama lebih kurang 9 bulan 9 tahun menyimpan dalam instrumen-instrumen lainnya lah. So masalah menyimpan dalam bentuk selain daripada aset fizikal ni, saya boleh menyimpan, tapi masalah dia bila simpanan tu makin banyak, perasaan untuk reward diri tu sangat tinggi. Sebab tu saya, apabila saya tukar cara simpanan saya daripada wang fiat pergi ke tukar kepada emas, saya dapat ubati sifat boros. So agak ajaib lah sebenarnya bagi saya. Nampak biasa je sebenarnya emas ni, tapi the moment kita tukar
kita punya fiat, kita punya currency kepada emas kita terus jadi jam lah. Kita tak rasa dah nak berbelanja, kita rasa nak menyimpan lagi ada lah. Tu kelebihan dia. So bagi saya kelebihan emas ni dia dapat ubati sifat boros. Tak perlu cerita buy low sell high lagi ni keuntungan yang pertama. Kita boleh simpan dalam instrumen lain, tak ada masalah. Saya tak cakap pun instrumen lain tu salah. Ada orang boleh disiplin, dia boleh kumpul compounding, dia tak touch pun duit tu dan dia dapat kebaikan maksimum lah. Tapi setengah orang, saya dulu saya menyimpan dalam macam-macam instrumen, tapi selalunya bila dah kumpul banyak, tertewas. So saya rasa ni kelebihan emas lah, walaupun biasanya orang nak tahu what's the ROI lah apa semua. Bagi saya benda tu secondary lah. Yang primary dia adalah dia ubat penyakit boros. Kita simpan ni 5 dinar, berapa ni? Dalam 5,000. Tak rasa pun pegang 5,000. Kita rasa hanya pegang seketul besi saja. Tu kelebihan emas lah bagi saya. The moment kita tukar, kita pegang je emas, kita dah tak rasa dah ada 5,000 kat tangan. Cuba 5,000 ada dalam wallet, weekend ni ataupun hari ni pergilah keluar. InsyaAllah rasanya boleh tinggal 1 digit kalau tak silap. Okay, tu kelebihan pertama lah bagi saya. Dia dapat ubat sifat boros dan saya rasa ramai lagi yang dapat manfaat daripada ni. Siapa yang dah mula, memang dia akan rasa kelebihan ni. Okay, lepas tu bila kita mula simpan, kita rasa seronok. Contohlah macam sekarang ni dengan design-design yang cantik, kita rasa seronok, kita nak simpan lagi. So bila keseronokan menyimpan tu berlaku, so secara tak langsung aset harta kita, kekayaan kita bertambah lah berbanding kalau kita pegang duit ni ataupun kita tengok duit dalam akaun bank, kita rasa macam-macam idea lah, walaupun kita ni tak pandai, tak kreatif tapi bila kita tengok duit tu makin bertambah 4 digit, naik 5 digit, kita rasa nak merasa lah duit yang kita kumpul, padahal kita ada matlamat sebenarnya. Simpanan ni ada matlamat, kita nak beli rumah ke, kita nak bayar down payment, kita nak buat pendidikan anak-anak. Tapi itulah hakikatnya lah. Saya bukan cakap orang lain sebenarnya, saya cerita pengalaman sendirilah. Okay, seronok dikumpul. Lepas tu dia emas ni adalah aset, so dia meningkat, harga dia meningkat dalam jangka masa panjang. So akhir sekali emas ni merupakan pelaburan yang mudah dan menguntungkan. Bagi saya mudah maksudnya kita tak perlu monitor pun sebenarnya. Beli hari ni, esok tak payah monitor pun sebab kita nak emas ni untuk jangka masa panjang. Kita bukannya nak sebulan 2. Kalau kita beli hari ni, minggu depan kita dah sibuk tengok, maksudnya kita belum bersedia lagi lah dari segi minda tu. Tapi saya tak salahkan siapa-siapa lah, sebab saya pun awal-awal tu lepas beli saya suka juga tengok harga. Tapi selepas saya mula baca buku, saya belajar, saya faham emas ni untuk jangka masa panjang, memang dah tak tengok lah, tak ambil pot pun. Bila ada duit, memang duit lebihan nak simpan, saya terus beli dan simpan je lah, sebab matlamatnya adalah jangka panjang. Saya mula 2016, sekarang ni dah nampak hasil lah. So siapa yang belum mula, jangan takut nak bermula. Sebab rezeki masing-masing lah. Siapa yang mula masa harga RM35, kita tak menyimpan emas masa tu, kita tak nampak potensi. Orang tu simpan, sekarang ni dia dah tersenyum dah, mungkin dah berhenti kerja dah pencen dah pun. Kita yang belum mula, mungkin rezeki kita kemudian lah. Okay. Right, saya tengok komen sekejap sebelum saya pergi slide seterusnya. Okay, Syafiq Rashid, betul tuan tak bocor. Siapa yang mula dia akan tahulah.
Lepas tu sayang lagi adalah tapi pajak ada juga. Cuma pajak ada hal lah tebus weh. Okay, so itulah emas ni bila kalau harga kita beli dengan kalau nak jual harga belum baloi untuk jual, antara pilihan yang kita ada adalah untuk pajakkan emas tersebut lah. So tu antara satu pilihan. Okay, simpan dalam di bank, Gaddafi jaya, dividen tak mampu kali inflasi. Betul. Nombor tu bertambah tapi nilai tu sebenarnya berkurang lah. Okay, Tuan Azlan, berapa banyak nak simpan? Okay, ni. Okay, sekejap lagi saya jawab. Simpan dulu bila pencen boleh guna. Okay, betul. Harga emas hari ni harga terendah untuk masa depan. Jangan pernah rasa rugi. Okay, betul. Saya suka Encik Gaddafi punya komen ni. Harga rendah kita hanya akan confirm harga tu rendah bila harga dah tinggi lah. So contoh macam 180 dulu orang cakap mahal, tapi sekarang orang duk ternanti-nanti harga tersebut. So harga tu kita hanya boleh tahulah sebagai pengetahuannya lah. Kita tak boleh beli dah pun. Okay, so soalan Tuan Azlan kita, Cik Syafiq ada jawab lah 10%, 20%, 30%. Macam Cik Syukur pun ada kongsi dekat masa Selamat Pagi Malaysia. Mula dengan 10% daripada nilai aset lah. Apa amount aset yang kita ada, mula-mula letak dalam 10% lah dalam emas. Untuk beginner lah, siapa yang dah faham boleh meningkatkan lagi lah. Siapa yang dah faham risiko tentang emas, mereka boleh tingkatkan lagi lah dia punya persentage simpanan emas sebagai aset. Okay, so saya tengok dah 100 lebih dah ni. Okay, saya teruskan lah sebab saya tak masuk lagi main topik ni, baru warm up. Okay, satu keunikan emas ni lah, apa tu, sebenarnya ramai yang impikan ada aset fizikal lah, nak ada rumah, nak ada hartanah, nak ada tanah. Tapi bukan semua orang mampu membeli hartanah ni lah. So jadi hartanah ni, emas ni adalah juga aset fizikal. Saya suka sangat cerita pasal emas ni sebagai aset fizikal. Sebab apa? Sebab dia harga dia meningkat dalam jangka masa panjang. Lepas tu dia adalah kekayaan di tangan lah. Kalau duit, kalau kita contohlah saham ke, unit trust ke apa ke, dia adalah sebenarnya masih dalam sistem fiat lah. Sistem fiat lebih kepada macam saham kita hanya ada kertas. So kekayaan tu hanyalah pada cetakan kertas. Kita tak dapat di tangan. So apa-apa berlaku kita minta dijauhkan lah. So aset tu mungkin kita akan out terus lah. So sebab tu pakar-pakar kewangan selalu nasihatkan kita divert lah, don't put all eggs dalam satu basket. So emas ni salah satu pilihan lah untuk kita divert. Tak perlu semua duit kita dekat emas, sebahagian saja. So mula dengan sebahagian, bila faham, kalau faham risiko emas, boleh lah kalau nak 100% dekat emas pun tak ada masalah sebab dia kekayaan ni dekat tangan. Kita fully control of this asset. Okay, so apa yang saya suka ceritakan adalah emas ni aset yang kecil, aset yang paling mampu. Orang miskin pun boleh beli aset emas ni. Okay. So sebagai contoh lah macam emas yang paling kecil, yang antara emas yang kecil adalah 1 gram, 0.5 gram. So sebenarnya ia sangat mampu milik. So tak semestinya kita tak ada aset, kita kewangan kita tak besar, kita tak mampu memiliki aset fizikal, tapi kita boleh memiliki emas. Dan emas ni kalau kita konsisten, kita tahu cara, kita manfaatkan sebaiknya, kita boleh convert daripada emas ni kepada aset fizikal yang besar. So aset kecil kita boleh transform ke aset besar. So kita kena belajar lah, kita kena tahu cara
So yang penting kita mula kumpul aset. Kalau siapa-siapa yang mampu boleh terus beli rumah, tanah, silakanlah sebab anda bertuah lah dengan pendapatan yang besar ke, ada simpanan ke apa ke. Tapi yang masih belum berkemampuan apa semua, kita boleh mula dengan simpanan aset kecil lah. Kita kumpul sikit-sikit. InsyaAllah dengan pertambahan gram dan kenaikan nilai emas tu, kita boleh miliki aset besar ni insyaAllah tuan-tuan. Benda tu tak mustahil, tapi kena ada usaha lah. Kalau kita tunggu kita bocorkan simpanan kita, memang kita tak dapat lah. So emas ni adalah aset yang mampu milik lah. So kalau banglo, orang yang ada duit cukup untuk beli modal untuk beli sekilo emas, silakanlah. So pertengahan rumah teres lebih kurang 100 gram, 250 gram. So ni kita seronok lah bila kita faham emas ni adalah aset, kita rasa seronok. Itu yang saya nak ceritakan lah. So 5 gram ni mungkin rumah apartmen je kot. 5 dinar ni, 5 dinar. So tapi yang penting kita kumpul, kita terus konsisten lah. So untung ketak emas ni saya just tunjuk perbandingan 10 tahun lepas. Kita tengok sekilo lah, tengok cakap 1 gram ni tuan-tuan pun ngantuk 1 kilo belian masa 2010 lebih kurang 160,000. Hari ni harga nak beli 280. So kenaikan hampir 100% lah. So aim for long term, simpan pejam mata, lupakan, cukup. Then kita akan rasa dia punya nikmatan dia ataupun keuntungan maksimum daripada simpanan emas tersebut lah. Saya tengok komen dulu sekejap. Lepas tu saya akan teruslah masuk topik seterusnya. Main topik lah. Saya baca laju-laju sikit. Muzaffar masih ada simpan ASB tabung haji. Saya ada simpan lagi. Tabung haji tujuan dia untuk pergi ke haji. So saya masih simpan dekat tabung haji. Dan selebihnya saya simpan dekat emas lah. Haziq pun ada join. Tak ambil dia tu. Bahaya kalau bank bankruptcy. Antara risiko simpanan fiat ni adalah nilainya boleh jatuh lah tuan-tuan. Itu risiko dia lah. Siapa lagi? Aini, bila ada emas di tangan kita mudah nak membagaikan dan guna bila kecemasan. Betul. Contoh macam masa PKP ni, kita tengok betul ramai orang keluar lepas PKPP untuk cairkan aset diorang. So memang emas ni berguna lah sebenarnya. Orang yang tak faham dia nampak lekeh, dia nampak menghabiskan duit je beli benda ni. Tak ada return, tak ada dividen. Tapi sebenarnya dia membantu dia membantu. Kalau kita ada saham, kita tak boleh pajak saham kita, kena jual je. So kalau saham belum untung, jual, rugilah, hanya dapat capital sebahagian daripada capital. So sebenarnya emas ni, tu kelebihan emas lah. Azreni, Assalamualaikum dari Shah Alam. Waalaikumsalam. Ramai pakar syorkan tukar, betul. Sekarang ni even Warren Buffett pun dah bertukar, dah menghala ke emas, walaupun dia tak main lah beli emas-emasnya ni, dia beli kilang yang menghasilkan emas, yang lombong yang ada emas. So dia businessman dia modal dia mungkin unlimited kot. Syafiq. Muhammad Firdaus Saidin, Alhamdulillah mula 2015. So memang siapa mula 2015 ni semua sekarang ni pencen lah. Cuma kalau tak tambah gram dia menyesal lah. Tu je, siapa yang dah mula awal
Tapi dia duduk statik, dia ada penyesalan sedikit lah. Tapi jangan jadikan penyesalan tu untuk kita rasa down. Kita terus perbaikilah kesilapan sebelum ni. Tak perlu pun bergundah gulana. Nak menyesal dulu tak beli, tahun lepas tak beli, sebelum bulan 3 tak beli. So teruskan konsisten je kan. Sebab beli emas ni kita menyimpan kekayaan, bukannya menghabiskan kewangan. Okay, so kita masuk topik topik asal topik tajuk utama. So saya pun mula-mula saya ingat nak guna topik sebelum ni. Sebelum ni saya cerita tentang pengalaman lah dengan mata wang negara lain. Yang ni South Sudan. Yang ni Turkmenistan. Saya rasa ramai tak pernah tengok pun lah mata wang yang pelik ni. So sebelum ni saya kongsikan pasal sistem fiat lah dengan pengalaman pergi ke tempat-tempat yang orang tak pergi ni. Tapi hari ni saya rasa saya nak kongsikan tentang kesilapan penyimpan emas lah, sebab sekarang ni saya dapat ramai yang kontak sekarang ni kan musim orang membeli emas, orang nak menyimpan, tapi dia ada salah faham. Dia ingat emas ni ada keuntungan bulan-bulan. So contohlah ni saya screenshot perbualan. Dia ingat emas ni ada keuntungan, ada bulan-bulan. So dia akan banding dengan kawan-kawan yang tawarkan package yang tak berapa betul lah. So bagi saya, tuan-tuan yang tonton hari ni, dealer-dealer, kita sampaikan ilmu betul. Biar saya rasa lepas saya cerita tentang emas yang betul ni, saya rasa mereka ni tak puas hatilah. Tapi saya rasa tanggungjawab sebagai dealer, kita perlu bagi tahulah dia benda yang sebenar. Sebab kita tak nak mereka ni terjebak, sebab mereka ni pun sebenarnya tak adalah modal besar mana pun, tapi dia nak keuntungan yang cepat, dia tak faham tentang asas fundamental emas. So mereka ni terjebak dalam perkara skim-skim yang tak berapa betul lah. So saya harap kawan-kawan yang join hari ni pun, kalau ada yang bertanya, kita terangkan betul-betul. Emas ni tak ada dividen, dia tak ada pendapatan bulan-bulan. Beli emas, wajib dapat emas. Tu dua ni je kita terangkan. So tu adalah asas fundamental lah, paling penting. Okay, so antara kesilapan penyimpan emas lah ni yang saya ambil daripada internet apa semua, saya compile. Ni antara dia lah. Tunggu harga rendah, tunggu duit lebih, tunggu mampu, beli emas paling murah, compare harga, beli yang paling murah, pajak sesuka hati, buka sarung, jual di tempat yang salah, tidak jelas matlamat, takut nak mula. Okay, ni antara kesilapan lah saya kongsi, saya share, at least tuan-tuan boleh nampak lah kesilapan-kesilapan lain. Tapi saya akan kongsi dengan detail, bukan semua lah. Saya kongsi sebahagian sajalah. Okay. Saya tengok komen sekejap. Okay, Lazila. Saya mula 2015 tapi 2 gram sebab tak. Okay, tak apa, tak ada masalah. Kita tak tahu, mungkin kesedaran tu belum ada. Tak apa, kita ada masa lagi. Teruskan konsisten je. Kita dah tahu performance emas, kita dah tahu kelebihan dia. Teruskan konsisten, tak perlu menyesal. Tu semua pengajaran guru yang paling, orang cakap pengalaman ni adalah guru yang paling kejam lah. So dia ajar kita cara yang kejam, tapi kita akan faham terus. Okay, Abah Gaus sedang menonton, terima kasih. Siti Azimah, satu benda saya takut bila ada emas di tangan atau simpanan, risau akan keselamatan diri. Boleh tuan kongsi pengalaman berkaitan? Okay, kejap lagi saya cerita. Okay, memanglah bila kita simpan ni, antara risiko simpanan emas ni adalah boleh dicuri,
boleh dirompak apa semualah. So kita minta dijauhkan. Cuma kalau macam saya ada fizikal tapi kebanyakannya saya simpan dekat gap. So saya divert lah. So ada dekat gap sikit, ada fizikal sikit. Sebab apa saya pegang dekat fizikal? Katalah saya ada keperluan terdesak, saya boleh terus jual walaupun hari cuti. Contoh macam hari ni hari cuti. Siapa yang nak jual gap, dia akan ambil masa. So yang ni saya boleh jual, katalah saya tak dapat jual ke public goods, saya boleh jual kepada buyer-buyer yang ada lah. So ramai je kalau akan beli kalau saya jual harga buyback kan, atau up sikit pun orang beli juga. So lepas tu kita kena kreatif lah, kreatif menyorok, kreatif menyimpan emas ni lah. Lepas tu lain adalah kita kalau boleh kita elakkan fikir negatif lah, sebab law of attraction, semakin banyak kita fikir benda-benda yang tak berapa baik ni, dia sebenarnya ada aura yang menarik benda-benda tu. So kita positifkan minda kita. Kita cakap, kita yakin kita dah usaha, kita dah sembunyi, kita tak tunjuk-tunjuk ke orang apa semua. Kita tawakal je lah. So tu apa yang saya boleh kongsikan lah. Okey, Faridah Haryati, Assalamualaikum. Okey, so saya sambung. Okey. Kesilapan yang pertama, kesilapan ramai yang ni berlaku selalunya berlaku pada orang yang nak mula. Dia akan tunggu harga rendah. Dia akan tanya hari-hari harga berapa. So selagi dia tak mula, dia tak akan tahu harga tu tinggi ke rendah. So tunggu harga rendah ni adalah suatu kesilapan yang sangat besar sebenarnya. So yang apa tu, bila kita nak simpan emas, waktu yang terbaik nak simpan emas adalah apabila kita ada lebihan duit lah. Kalau harga rendah pun, katakanlah harga turun RM100 segram pun, esok ke hari ni ke, kalau kita tengah bulan, awal bulan tak ada duit pun sama je, kita boleh tonton je lah, boleh tengok je. So tak perlu tunggu harga rendah, sebab harga rendah tu dah lepas lah tuan-tuan. 2030, siapa yang sebelum tu 90-an, bawah RM20, RM30, tu harga rendah. So kita boleh tahu je, kita boleh tahu fakta tu saja, kita tak boleh nak beli pun, melainkan kita boleh kirim lah kat siapa-siapa masa tu beli kan. Tu benda tu tak berlaku lah. So yang penting kita mula je. Lepas tu sebab makin kita tunggu, risiko kita boleh tunggu, tapi katakanlah harga tu rendah, mungkin kita dah tak ada dah duit masa tu. Mungkin katakanlah berlaku harga paling rendah bulan 12 atau bulan 1, kita dah banyak pakai duit anak sekolah apa semua, masa tu dah tak ada duit dah tuan-tuan. So yang penting kita lebihan duit, kita konsisten je menyimpan. Pasal tu saya suka simpan dalam gap. RM200 ke, bajet sebulan RM400 ke, tukar je. So gram kita bertambah. Sebagai penyimpan emas, kita punya matlamat adalah nak bertambahkan gram. Lepas tu lagi satu, emas ni kita beli dan tunggu, bukan tunggu untuk beli. So kalau tunggu untuk beli, memang saya ada je prospek dari 2017, 2018 masih bertanya pasal kontak, tapi tak bertindak lagi lah. So bagi saya sangat rugilah. Dia dah kontak saya daripada 2017, masa tu bawah RM200 lagi harga 1 gram. So tu kesilapan besar lah. So jangan buatlah kesilapan ni, jangan tunggu harga rendah. Okay, so kita teruskan. Tunggu duit lebih. Tunggu duit lebih ni pun sama macam kesilapan pertama lah. Sebenarnya ni adalah fundamental kewangan lah. Tak semestinya emas lah, kalau nak simpan dalam tabung haji pun, ataupun nak melabur mana-mana pun, konsep dia sama.
bila kita dapat gaji, kita tolak awal-awal simpanan. Tolak awal simpanan, lebihan tu baru belanja. So sebab dari kecil kita memang diajar, kita dapat duit belanja, pergi sekolah, belanja, beli makan, beli jajan, duit lebih masuk tabung. Kita tak pernah diajar lagi, ni duit kau simpan separuh, lebihan tu baru belanja, tak diajar. So tak apa, tak ada masalah. Sekarang kita dah tahu, kita boleh ubah lah. Kita boleh ubah, nanti anak-anak kita pun kita ajar benda sama. Okay, ni RM2, simpanlah 50 sen. Nanti sebulan ada berapa, ada RM10 ke kan. Nanti boleh belanja. So benda tu kita kena ajar lah. So kalau siapa yang dah terlepas gaji bulan 8, bulan 9 ni, gaji masuk, simpan dulu paling minimum RM100 gap. Simpan dulu biar gram kita bertambah. Okay. Alright. Okay, saya tengok komen kejap okay, Siti Azimah, thank you, welcome. Okay, Gaddafi, lebihan duit simpan dengan konsisten, betul. Okay, Syafiq Rashid, okay, ada kereta Back to the Future, saya pun nak tumpang ke Okay, saya nak tumpang tahun 1900 ke, nak beli kilo-kilo terus. Bertanya tapi tak bertindak, betul. Saya pun saya rasa macam terkilan jugalah, tak dapat bantu ataupun tak dapat beri penerangan sampai mereka bertindak lah. So mungkin insyaAllah saya akan lebih perbaiki dalam penyampaian ilmu supaya rakan-rakan kita boleh memperbaiki kewangan lah. Saya nampak sebenarnya emas ni nampak benda ni sempoi bang. Kecil je, tapi dia punya efek tu, dia bantu baiki kewangan. Contoh kita dapat bantu seorang bapa bagi kewangan mereka, kewangan ahli keluarga tersebut diperbaiki. So sebenarnya impact dia sangat besar. Sebuah keluarga dapat memperbaiki kewangan mereka, impact dia sangat besar sebenarnya. Boleh dapat lunaskan hutang, ada lebihan wang apa semua. So rakan-rakan sekalian, siapa yang tonton ni, sama-sama kita kongsikan ilmu lah. Apa yang kita dapat. Saya ni ilmu saya tak banyak pun sebenarnya. Ni semua saya copy paste. Tapi saya suka cerita dari segi pengalaman lah. Okay. Okay, so saya teruskan dulu lah. Tunggu mampu ni sebenarnya berkait dengan awal-awal lah. So mindset yang pertama, aku nak beli emas mahal, mana mampu lagi. So sebenarnya RM100 pun boleh menyimpan emas. So tak perlu tunggu mampu. Gaji kecil pun sudah boleh mula menyimpan. So perlu ada kesedaran, perlu faham risiko, perlu faham tentang emas. Dan rakan-rakan dealer sampaikan ilmu yang betul lah supaya rakan-rakan kita terbuka hati untuk menyimpan emas lah. Okay, lagi satu. Okay, sekarang ni gold rush. Orang tengok siapa yang simpan sebelum bulan 3, sekarang ni dah bukan break even, dah untung. Belum habis EPP 10 pun dah untung. So orang tengok teruja nak menyimpan. Sebab dengan harap dia punya tanggapan 3 bulan, 4 bulan boleh untung. So kita perlu ceritakan benda yang benar lah. Emas ni untuk jangka panjang. Fundamental dia emas untuk jangka pandang. Tapi apa yang berlaku ni macam di luar normal lah. Ada pandemik, ekonomi US teruk terjejas. So dia sangat tak normal lah, kenaikan tu sangat normal, tapi menguntungkan siapa yang nak menyimpan lah. So kita nak simpan emas, make sure ada simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan memang wajib ada. Jangan semua habis pergi simpan emas, nanti akan jengkreng lah orang panggil. Sebab emas ni keuntungan dia dalam jangka masa panjang. And kena yang guna semua duit
beli EPP 10, lagilah kalau terdesak dia sangat sukar lah So kalau nak guna duit, contoh dia nak kahwin 2-3 bulan lagi, dia tahu untung, dia rasa untung, dia belanja semua duit dia, jang, kang tak berkahwin pula. So kita dari segi fundamental, dari segi pengurusan kewangan kena faham lah simpanan kecemasan kena ada, lebihan tu kita convert ke emas. Tapi siapa yang dari dah 10 tahun bekerja, 20 tahun bekerja, simpan tunai simpanan kecemasan dalam tunai tak pernah berjaya simpan, okey, boleh, anda boleh simpan dalam bentuk emas. Tu masalah sangat kronik. So boleh simpan dalam bentuk emas. Okey. Okey, seterusnya ada yang nak melabur emas, tapi dia pilih barang kemas. Okey, saya kena betulkan takut orang salah slide ni. Barang kemas ni bukan tak untung. Barang kemas pun untung. Kalau siapa ada isteri dia minta barang kemas, beli kan. Untung sebab dia nak pakai. Takkan dia nak pakai jongkong, takkan dia nak pakai Dina ni nak pakai, tak cantik pun untuk pakai kan. Barang kemas ni untung. Cuma kalau katakanlah untuk kenaikan harga emas katalah 10%, siapa yang beli gold bar atau Dina dia dah untung. Cuma barang kemas ni dia akan ambil masa yang lebih lama lah. So kalau nak melabur, fokus dia adalah melabur, boleh lah better pilih gold bar Dina lah. Siapa nak melabur untuk dapat anak dara seseorang, boleh lah beli barang kemas bagi dekat bakal mak mertua tu pun pelaburan juga. So kena faham lah dia punya konsep barang kemas ni untung, cuma dia ambil masa yang lebih lama untuk keuntungan lah. So bagi kaum wanita, kaum hawa yang memang nak pakai, so tak ada masalah, boleh beli barang kemas ni sebab dia nak pakai dan dia pun pakai, tak adalah pakai sekejap, dia akan pakai untuk satu tempoh yang lama lah. Kalau cik abang bagi, takkanlah pakai 2 hari, 3 hari dah boring kan. So mesti dia pakai lama, dia nak tunjuk ke anak dia ni abang dia beli apa semua kan. So barang kemas ni tak ada salah pun. Dan Public Gold pun ada buat promotion hari ni, dari pagi sampai malam ni ada PG Jewel punya promo dengan diskaun harga emas. So siapa yang nak melabur untuk hati yang tersayang, boleh pilih barang kemas, tak ada masalah. Siapa yang nak melabur untuk jangka masa panjang, okey, ini item dia, Dina ataupun gold bar. Okey. Okey, ni gold bar 10 gram lah. Okey, saya tengok komen sekejap. Okey, ni kena laju sikit Pengalaman family saya ada bisnes sebab simpan emas nilai backup bisnes family. Alhamdulillah, betul. Emas ni ada yang dapat membantu peniaga-peniaga. Kadang-kadang bila dapat untung yang banyak ni, kita terleka, kita terhanyut. Untung ke mana, modal kita pun dah tak tahu ke mana. So bila back ataupun convert ke emas, kita boleh tengok kita punya capital. Senang. Kita tengok pertambahan keping-keping emas tu, kita tahu business we are doing very good and financially and asset wise business kita agak bagus lah. Okay, siapa ada masalah nak terang ke family padahal depan mata tunjuk ni. Betul Tuan Syafiq. Dia bergantung kepada family lah. So bagi saya konsisten je. Konsisten, insyaAllah mereka akan simpan akhirnya. Dia cuma awal-awal kita ni dulu siapa-siapa dah tiba-tiba start penjualan emas dan start promote, mungkin itu faktor orang akan ambil masa sedikit lah. Ramai yang masih tak faham, yang penting ilmu. Betul Azrani Idris, betul.
Okay, Nur Hidayah buat EPP tahun lepas, sekarang dah untung 800. Tahniah. Tapi biasa dah untung, kita menyesal lah kenapa beli sekeping, kenapa tak beli 3 keping kan masa dulu kan. So tak apa, kita dah tahu, kita terus konsisten je tambahkan gram. Okay, sekarang okay. Siti Azimah, kalau tak beli gold bar, at least ada barang kemas masing-masing. Dulu business family untung banyak tapi mungkin ilmu kewangan tak ada. Dia kata untuk anak muda sekarang sebab belum terlambat untuk melabur. Okay, betul. Simpan adalah cara terbaik elak dari rompak duit bisnes. Okay, betul. Cik Ahmad Nazmi, pengalaman sendiri. Okay, ni businessman pun ada berkongsi. Siapa convert duit untung, duit modal dia kepada emas, dia lebih bertahan lah. Megah Holding pun kalau untung bilion-bilion dia tak convert, dia ada risiko untuk bocor tu. Risiko bocor tu sangat tinggi. Madihah suka simpan gold bar dari barang kemas walaupun barang kecil. Tu bergantunglah. Ada orang yang dia lebih suka simpan gold bar ataupun dinar, ada yang minat barang kemas, so terpulang lah. Tapi kalau fokus untuk pelaburan, kita aim untuk dinar dengan gold bar. Nanti ada promosi, kita tunggu sampai akhir ada promosi best punya lah daripada Alostar branch. Okay, Sobri, saya umur 24 baru sedar. Ni kira muda Tuan Sobri ni. Saya start 2016, 9 tahun dah bekerja, umur 33 tahun. So 24 tahun ni sedar the best. Start, fokus, konsisten, tu je. InsyaAllah boleh membaiki kewangan by 4 series tu dah, insyaAllah boleh pencen lah kalau konsisten menyimpan. Okay, Hamidah, tapi tak pasti siap kedak BBB. Okay, muda-muda dah simpan emas. Tak apa Encik Sobri, saya umur 27 baru ada kesedaran. Tak apa. Yang penting umur tu ialah umur benda yang dah lepas. Kita harga emas dah terlepas pun kita tak boleh patah balik. So umur pun kita tak boleh patah balik, tapi kita boleh bertindak lah. So siapa yang dah ada ilmu, teruskan amalkan je ilmu tu. Duit ni ialah makin kita tengok keadaan sekarang, makin kita nampak risiko menyimpan dalam fiat lah. Okay, seterusnya saya sambung. Takut harga turun. So dia kena faham emas ni, bila kita involve dengan emas ni, dia akan berlaku simple supply and demand. So bila harga tinggi, orang pun kurang membeli. Bila kurang beli, so harga akan turun slow. Bila harga turun, orang akan pulang beli, demand naik. So benda tu berlaku untuk emas. Sebab dia pun dikira komoditi. So harga naik turun jangka masa pendek tu benda biasa je sebenarnya. Semalam harga berapa? Hari ni 287 So dia short term ni harga naik RM1, RM2, RM5, RM10 tu benda biasa je sebenarnya. So matlamat kita bukan sehari dua, matlamat kita bukan seminggu dua. So kena faham benda tu. Harga jatuh jangan melompat lah. Benda tu biasa. Siapa nak melabur dalam emas, nak untung 100% dalam masa 10 tahun, kena faham benda tu. Dia kena faham. Bila dia faham, dia akan dia tak melompat lah. So saya tak cakap orang lah. Sebenarnya saya pun awal-awal bila saya beli, esok tu turun RM1, RM2 pun saya menyumpah juga kan. Sebab masa tu saya tak ada ilmu. Rasa menyesal apa semua. Tapi bila dah ada ilmu, kita tenang je. Kita melabur ni bukan nak pening-pening kepala tuan-tuan. Kita nak menyelamatkan
kewangan kita, kita nak hati kita tenang. So bila dah ada ilmu, barulah point nombor 2 ni kita akan faham. So harga turun yang mendadak adalah peluang sebenarnya untuk kita borong lah sebenarnya. Masa tu kalau beli 1 gram ataupun beli get 100 juga rugilah. So kena faham lah, itu adalah fundamental dia lah. Okay. So sedikit tips lah perkongsian. Sebagai penyimpan emas tak perlu pun lihat harga setiap hari, sebab harga naik turun setiap hari ni benda biasa. So dia akan buat jiwa kacau, tidur tak lena apa semua. So emas ni adalah forgotten saving. So kalau kita beli dan lupakan, kita tenang lah. Kita tengok ada lagi 5 dinar, harga jatuh ada lagi 5 dinar juga, gram ni tak jatuh. So kita kena faham lah benda tu So jangan takut pun harga turun. Sebenarnya harga turun ni lah ramai jurung-jurung menantikan. Okay. So sekejap Okay, ni last slide untuk kesilapan. Lepas tu saya akan cepatkan lah sebab saya dah lebih masa lebih sejam. Okay, so macam sekarang ni harga naik. Bila harga naik, siapa yang beli dulu bawah 200, dia rasa harga sekarang dah sangat mahal. Tu pun satu kesilapan juga, sebab harga emas ni dia takkan turun lah harga lama. Contoh macam roti canai lah, dulu 50 sen, sekarang dah RM1.20. Dia takkan turun dah 50 sen. Bukan sebab mamak tu nak pergi haji balik hari ke apa. Dia sebab sebab nilai mata wang kita jatuh. Dia bukan sebab dia nak untung banyak ke apa ke kan. So fundamental dia, nilai mata wang kita jatuh. So jadi harga emas ni akan naik. Macam juga harga hartanah. Macam rumah parent saya di Gombak, rumah teres dulu beli 70,000 tak sampai 100,000 pun. So sekarang harga dah 400,000 ke atas kawasan tu. So harga dia adalah aset. Emas ni adalah aset. So harga dia akan meningkat dalam jangka masa panjang. So siapa nak main marathon, ini kita punya permainan. Kita kumpul emas dalam bentuk jongkong dan dinar lah. Kita kumpul slowly, but konsisten lah. Kita nak gram tu bertambah. So kelebihan yang konsisten ni, kita dapat price averaging lah. Kita dapat puratakan harga. Okay, so okay, saya tengok komen sekejap. Saya tengok laju-laju. Lepas tu kita conclude lah. Okay. Ramai otai-otai ni dekat yang join ni. Terima kasih siapa yang join, yang ajak kawan, yang share. So mudah-mudahan perkongsian hari ni bermanfaat lah. Okay, Tuan Azlan ada bagi tahu minimum 2 tahun ke atas dah boleh jual. Betul. Kita aim kalau nak rasa sedikit keuntungan emas tu 2 tahun ke atas tu insyaAllah. Tu trending sebelum ni, itu yang performance emas lah. Okay, Nur Hasimah Abu Bakar nak beli and register dengan siapa? Okay, siapa yang invite Puan tonton ni, nanti Puan contact balik orang tu, minta dia bantu. Kalau ada introducer, boleh minta dia bantulah. Siapa yang jemput, siapa yang share tentang FB Live ni, boleh contact siapa yang jemput tu lah. Dia adalah pihak yang memperkenalkan Public Gold. Dia akan boleh bantu dan guide lah siapa-siapa yang berminat nak mula. Okay, tips tu Tuan tak perlu lihat harga. Okay, Khalid Ali, betul. Jangan tengok harga, dia buat emosi kacau je sebenarnya. Kita nak melabur, tak nak stres. Kita bukannya main saham pun. Kita bukan nak market speculation apa semua. Emas ni kita lari marathon tu lah. Kita relax lah, lari je slow. Sikit-sikit. Kita nak lari jauh, bukan lari dekat. Okay, Syafiq Muhammad, saya baru berjinak. Okay, bagus. Teruskan konsisten ya. Okay. Siti Azimah, saya nak minta pendapat. Gadai emas untuk beli emas baru. Untung katanya, saya tak faham. Okay, ada juga
Tapi dia bergantung pada situasi lah sebenarnya. Biasa situasi yang orang sarankan benda ni adalah masa harga emas betul-betul jatuh, lepas tu turun, kita, dia term yang digunakan adalah a kilo of gold equivalent to 2 kilo of gold. Maksudnya kita ada 1 kilo, kita pajak, kita beli satu lagi. So dengan harapan emas tu naik harga dalam masa setahun ke apa, kita boleh tebus balik emas asal kita dan akhirnya kita ada double lah ada emas. Tapi benda tu saya nasihatkan kalau tak faham jangan buat. Kalau nak main benda-benda macam tu, fahamkan fundamental technical dulu lah. Benda tu more to investment. Investment ni dia nak untung, dia akan untung lebih dalam masa cepat lah. Tapi ilmu dia kena mantap lah. So ni antara buku yang saya recommend lah kalau nak buat benda-benda tu. Kita kena faham dulu fundamental trending emas. Okey. Pemurataan harga adalah kita beli je konsisten, ada kita beli tinggi, ada kita beli rendah, tapi in average kita dapat puratakan. Contoh hari tu beli 100, hari ni beli 200, sebenarnya harga average kita adalah 100.5. So tu konsep dia lah. Boleh buka cap pun boleh. Apa beza public gold dengan MMA? Yang ni nanti kita cover lain lah. Okay, so contoh masukkan video 2013 tak ada ilmu, now baru nak marathon. Okay, Arfah, kita marathon. Kita sekarang ni, kita marathon je, dia tak perlu awal-awal 100 meter sprint semua, relax, steady je. Okay, so okay, saya tengok ni ada komen nak mula tu. Okay, tak apa. Apa tu, kontak balik siapa yang jemput tuan-tuan atau puan-puan tonton FB Live ni. Mereka akan jadi introducer tuan-tuan atau puan-puan lah. And mereka akan boleh guide sebab mereka yang memperkenalkan, mereka yang jemput. So tuan-tuan boleh atau puan-puan boleh kontak balik lah siapa yang jemput tuan-tuan tu. Sebab mereka sebenarnya mereka lah yang konsisten nak guide tuan-tuan atau puan-puan tentang emas lah. So nanti nak mula boleh kontak siapa yang jemput tadi lah. Contoh Cik Ali ke jemput kan. So tuan puan-puan pergi baliklah ke siapa yang jemput tu, dia boleh guide lah untuk bermula. Kalau saya yang jemput, nanti tuan-tuan boleh apa tu, kontak saya ataupun siapa-siapa dealer-dealer yang lain lah. Dalam ni FB Live ni saya tengok ramai dealer-dealer yang aktif yang boleh guide tuan-tuan. Okay, so okay, siapa ada tanya, okay, ni nama buku tu, Analisis Fundamental Harga Emas 2018. Ni penulisan oleh siapa, Cik Syukur dengan Cik Syufaat. Ada di PG Mall. Okay, boleh dapatkan buku ni. Saya baca pun saya tak mahir sangat. So boleh dapatkan lah. Okay. So seterusnya ni topik dah habis lah. Main topik dah habis. Saya just nak share untuk siapa yang nak mula. Apa nak buat siapa dah faham, orang rasa dah teruja, nak ada aset, nak marathon sama-sama. Okay, apa perlu buat? Okay, mulakan dulu dengan kena mula. Sembang, tengok FB Live banyak kali pun, kalau tak mula, tak pegang lagi, memang sembang. So dia kena mula. Bila mula baru kita akan faham. Baru akan faham tentang benchmark harga hari ni murah ke mahal. Kena mula, baru akan tahu. Kalau tak, memang sembang lah. Okay, lepas tu kita akan cepat faham. Contoh kita terdesak, kita nak jual atau nak pajak, kita akan faham cara dia. Benda ni benda praktikal tuan-tuan. Dia kalau kita teori, kita tak faham sebab benda ni kewangan. So kita kena pegang dulu, kita kena miliki dulu. Biarlah 1 gram ni, katalah sekarang ni harga ke mahal ke apa, mula dulu. Nanti tuan akan tahu mahal ke murah sekarang ni. So kena mula. Dah mula baru kita akan ada motivasi nak kumpul lagi.
Start lah 1 gram ke, dah start 1 gram, tengok design cantik, lepas tu tengok bulat pula, bulat istimewa, petak besar sikit, yang ni kecil sangat, nanti kita akan lebih motivasi lah. So nak mula sebenarnya sangat senang, RM100 pun dah boleh mula. So kalau rasa nak mula tapi katalah bajet rasa kekangan sikit, boleh mula dengan gap 100. Tuan-tuan contact introducer, siapa yang jemput tuan-tuan join FB Live ni, contact mereka, nanti mereka boleh guide, tak ada masalah. 100 pun dah boleh mula, tak lekeh pun benda tu. Sebenarnya kita mula dan kita akan faham. Mula dah faham, lepas tu dah tak ada gap 100 dah. At least 5 dinar, 10 gram. So kena mula. Siapa yang baru tu kena mula. Okay, ada 3 kaedah belian. Ni sebenarnya public goal sangat mudah lah nak beli. Boleh bayar cash. Siapa ada duit tengah banyak ni, cash je. Apa barang bayar 10 kali kan, nak pegang terus. Okay, silakan. Kalau nak ada sikit bajet kekangan, okay, 10 gram boleh angkat bayar 10 kali. So nanti kita tengok promosi by branch Alustar. So last kali adalah gap lah. Gap ni yang saya cerita tadi lah, serendah 100 pun boleh mula. Okay, so mula sebab kita takkan faham terus. Daripada perkongsian saya pun, tuan-tuan, puan-puan takkan faham terus 100% tentang emas. So mula, beli je. RM100 pun tak apa. Kalau tak boleh, tak mampu untuk 10 gram lagi, tak rasa ragu-ragu ke apa, okay, mula gap 100. Mula, contact introducer masing-masing, contact siapa yang jemput tuan-tuan, puan-puan, cakap saya nak mula, saya nak faham. Anggap tu yuran pelaburan, nak faham. Bila ni dah free, 100 gram tu pun bukannya burn pun, dapat gram emas. So jangan risau, emas 999. Bukan benda yuran ahli lah apa benda. Okay, dah mula dapatkan ilmu. Nak dapatkan ilmu, 2 buku ni lah yang saya recommend. Saya recommend untuk faham tentang emas. Kalau dah ada 2 buku ni, cari buku lain. Ni antara lain saya cari buku Azizi Ali. So kita belajar. Baru kita nak maksimumkan keuntungan, kita kena ada ilmu. Itu je. Nak lari maraton ni, takkan dengar FB Live 1 jam terus beli, lepas tu nanti tak faham. So suplemen ilmu yang saya share, rakan-rakan dealer lain share dalam FB Live dengan buku lah. Bila ada buku, kita akan lebih faham lah. Okay, boleh juga tonton. Kalau buku tu mahal lah, RM25 rasa mahal. Okay, FB Live public goal almost every day. Boleh tonton je. Ramai dealer-dealer yang hebat yang berkongsi dekat FB Live. So tonton je tuan-tuan. Dapat ilmu free. Untung-untung lucky draw lagi menang. Okay, siapa yang belum daftar lucky draw, buat cepat lagi. Dah kita tak tunggu lama sebab saya dah ambil masa lama ni. Okay, lepas tu boleh pergi ke blog-blog dealer-dealer public goal yang aktif lah. So contoh blog Encik Zul. Saya sampai sekarang pun saya suka penulisan Encik Zul. So saya masih refer dengan blog Encik Zul lah. So saya pun ada buat perkongsian di blog saya. So tak banyak tak sehebat lagi Encik Zul punya blog, tapi saya ada buat perkongsian. So jemput ziarah-ziarah, tolong bersihkan sawang saya. Okay, so ni last slide last. Kesimpulan, emas adalah penyimpan nilai yang mampan. So kita simpan emas sebab kita nak simpan nilai. Kita bukan nak simpan nombor. Kalau nak nombor boleh juta-juta pun ada. Tapi kalau saya bagi tuan-tuan duit Turkmenistan ni, tak boleh buat apa pun. Kat sini money changer pun tak boleh tukar. Nanti saya akan kongsi dekat FB Live lain lah. Okay, so nombor 2, untuk elakkan melakukan kesilapan supaya kita dapat maksimumkan keuntungan lah. Dan untuk membuatkan kita kaya bukan emas. Instrumen lain pun boleh buatkan kita kaya. Tapi kalau kita ada ilmu dengan tindakan, tak ada ke mana lah. So akhir sekali,
cari ilmu dan mula cari ilmu dan mula. Ilmu dah dapat ni, insyaAllah sejam ni, dah terlebih lagi sejam ni. Ilmu dah ada, siapa yang belum mula tu silakanlah silakan mula supaya ilmu tu tak hanyut lah. Okay. So saya rasa tu saja. Question and answer ada dekat Abdillah ni, so saya tak ni lah, saya nak serahkan balik ke Puan Zana lah. Minta maaf dah terlanjur sedikit. Okay. Apa tu komen-komen ni, sambil saya tengok saya reply. Okay, so saya serahkan dekat Puan Zana lah untuk promo dengan lucky draw. Okay. Baik, terima kasih banyak kepada Encik Rizwan. So banyak perkongsian malam ni. So sekejap kita akan terus kepada lucky draw. Okay, so tadi perkongsian pasal kesilapan penyimpanan emas. So yang saya boleh katakan 3T lah. Dia tanya, dia tengok dan dia tunggu saja. So jangan jadi golongan yang 3T ni. So dah tahu kelebihan simpanan emas, kita boleh terus mula malam ni. So untuk yang belum daftar dengan link lucky draw, tadi kita ada pindahkan juga. Boleh klik video ni akan keluar link registration. Okay, nak daftar lucky draw. So sekejap kita buka untuk lucky draw dulu. Okay. Malam ni akan ada promosi promosi untuk buat ansuran dan juga dealership promo. Okay. So untuk lucky draw yang mana belum daftar boleh daftar, ada lagi peluang. Kita akan cabut dulu untuk tempat yang keempat So sekejap. Okay. Okay, baik boleh kita akan mulakan dulu. Saya akan refresh sebab saya tengok dah ada dekat 200 lebih yang daftar untuk lucky draw malam ni. Okay, sekejap kita refresh. Okay, untuk tempat yang keempat ni untuk RM10 C-Wallet PG Mall. Sekejap lagi kita akan mention pasal PG Mall punya C-Wallet. Okay, so kita mulakan tempat keempat. Okay. Alright. Dan untuk malam ni kita ada buat promosi untuk ansuran 10 bulan pun ada untuk dinar dan juga bunga emas. Tapi kita akan tengok sekejap lagi. Mungkin Cik Rizwan boleh buat countdown untuk pemenang tempat keempat. Okay. Okay, siapa nak nak lucky draw ni kena komen lah. Nak. Kalau tak saya tak stop. Okay, so ni untuk C-Wallet RM10 Okay, 5, 4, 3, 2, okay, stop. Okay. Okay, tahniah. Siapa? Nur Azila. Okay, anda menang RM10 C-Wallet boleh berbelanja di PG Mall. Okay, ni baru satu, ada 3 hadiah lagi. So, siapa nak sila komen sila komen. Mana tahu rezeki masing-masing. So, para pemenang boleh terus direct WhatsApp kami So, boleh screenshot dan terus WhatsApp kepada Alustar. Okay. Sebab kadang dia akan tengok dekat Public Gold Alustar dan Public Gold International So dia boleh redeem kat situ. Saya ada nama pemenang kat situ. Okay, boleh screenshot juga. Okay. So saya nak teruskan dengan promosi sebelum kita sambung kepada tempat ketiga, kedua dan pertama. Okay, so untuk promotion sekejap Okay. So untuk makluman, so yang mana yang beli emas dengan Public Gold, tak kira di mana-mana branch, so kita boleh buat untuk post sampai ke rumah So kita ada sistem kita gold in transit dengan silver in transit. So yang mana berjauhan dengan branch, macam contoh yang duduk dekat Langkawi, yang Perlis ataupun yang mana jauh dengan boleh guna khidmat GIT dan SIT.
Okay, so yang nak tahu lebih lanjut terus direct contact kami. Kita akan terus direct post sampai ke rumah. Jangan risau, selamat, insurance covered. So tak ada lagi yang saya dengar kes hilang emas dalam penghantaran. In case kalau ada, pihak PG akan cover semuanya. Okay, so dan yang ni kita kepada PG Mall. Okay, untuk makluman PG Mall ni website beli belah online. Okay, dan sekarang ni sedang berlangsung promosi emas 916. So daripada 15, 16 dan 17 hari bulan September. So tengah ada hari kebudayaan emas. So 916 promosi RM240 per gram. So 1 gram 240 tu sangat-sangat murah. Yang paling termurah online. Okay, dan yang mana berdekatan dengan branch boleh terus ke branch. Esok kita ada juga. Cuma minta maaf branch Alustar tutup kita PKPD. Tapi branch-branch lain ada. So boleh datang trade in. So emas, barang kemas yang dah lama, yang dah putus, rosak, kemek dan lain-lain boleh trade in. Akan dapat harga yang paling tertinggi. Okay, dan kita boleh beli emas dekat online juga, PG Jewel. Okay, so boleh tengok sini ada RM20 off, RM25 off, pelbagai. Promosi sedang berlangsung Okay, dekat PG Mall pun ada barang-barang lain, barang groceries, barang rumah, okay, barang kereta, barang mainan pun semua ada. So nanti kalau free boleh masuk dekat pgmall.my. Okay, yang mana baru nak mula, yang mana yang nak tahu pasal public gold, emas pun ada jual dalam tu Okay, so ini saya lajukan sedikit. So kita nak terus kepada fire sales. So fire sales malam ni, okay, ramai dah tanya juga, dekat WhatsApp pun ada yang tanya promo malam ni. Okay, alright. So kalau tengok dekat sini, dealership promo, siapa yang berminat nak jadi kita punya public gold business owner. So dengan pembelian 30 gram emas dan juga pembelian waf card bernilai RM200. So 30 gram dalam anggaran RM7,000, RM78,000 ataupun dia terus beli RM7,000 dalam akaun simpanan emas, GAP. So dia layak dapat jadi normal dealer. So apa kelebihan normal dealer? Dia akan dapat 1% insentif, commission 1% pembelian seterusnya ataupun pembelian downline bawah dia. So yang ni peluang untuk buat jana income dengan public gold sebenarnya. Okay. Dan siapa yang ada bajet lebih boleh upgrade terus kepada priority dealer 50 gram ataupun 13,000 one off dalam gap. Okay, kalau nak 50 gram boleh buat ansuran 4 bulan ataupun 10 bulan juga. Okay, yang ni peluang keemasan untuk semua yang mungkin yang baru nak mula, nak beli sikit-sikit pun boleh, tak ada masalah. Okay, kalau yang nak beli sikit boleh tengok dalam seterusnya punya slide. Boleh buat ansuran 4 ke 10 bulan. Okay. Untuk desain bunga emas 10 gram, 20 gram, 50 gram dan 100 gram boleh buat ansuran 10 bulan. Ataupun dia nak buat pembelian dinar, kena 3 dinar ke atas boleh buat ansuran 10 bulan. Dan ini kita ada promosi, kita akan waive kan, okay, discount APP premium. So jimat APP premium dekat situ untuk malam ni saja. So remark kena letak kat situ branch weekly meeting BWM ASB 1609-2020. Okay. So yang ni kalau ada sebarang pertanyaan yang masih tak faham lagi boleh terus direct WhatsApp je. Okay, nombor semua dah ada dekat bawah tu. Ataupun boleh direct contact tuan speaker kita juga yang kalau nak tahu lebih lanjut pasal emas. So Encik Reza memang banyak perkongsian lagi. Kalau siapa yang baru nak mula boleh terus direct contact dia juga. Okay, tak ada masalah. Ataupun boleh contact branch, kami akan reply insyaAllah. Okay. Dan sebarang pertanyaan pasal berkaitan stok, berkaitan payment dan lain-lain boleh terus WhatsApp juga. Okay. So saya ulang untuk promotion malam ni, dealership promo 30 gram dan juga pembelian waf card untuk normal dealer ataupun 7,000 GAP gap. Okay. Untuk priority dealer 50 gram gold bar dan juga waf card wajib. Ataupun dia boleh beli dengan 13,000 gap. Tambah gap dia dah layak jadi dealer public gold. Okay. Alright, ni promo code BWM ASB 1609-2020. Alright. Sekejap saya tengok Cik Rizal ada komen-komen ke? Saya takut saya terlepas pandang komen-komen, boleh juga baca komen-komen juga. Saya reply komen dia. Okey, terima kasih banyak Cik Rizal. Okey. Sekejap saya tengok juga komen. Okey, ada yang tanya pasal trade in kalau nak trade in emas, ya boleh bawa sebarang barang kemas, boleh trade in dekat branch. Okay. Dan ada juga yang tanya, ya branch Alustar memang tutup tapi nak buat GIT masih boleh request. Kita akan cuba bantu, kita akan semak dengan HQ
dan juga branch-branch yang terdekat untuk bantu branch Alostar dalam tempoh PKPD Okey. Untuk malam ni pembelian kena minimum 3 dinar. Okey, 1 dinar tak boleh lagi EPP 10, kita tunggu 3 dinar ke atas. Pembelian RM3,000 ke atas boleh EPP. So boleh mix nak ambil 10 gram, nak ambil dinar dan lain-lain boleh mix untuk malam ni. Okay. Ya, dealer pun boleh untuk ansuran. Boleh buat dealership dengan cara ansuran. Alright. Okay, minimum 3 dinar. Alright. Okay. So jangan lupa untuk semua yang masih belum daftar, boleh daftar. Kita ada lagi 3 hadiah saya nak buat untuk malam ni. Okay, right. Sekejap. Okay, ada juga pertanyaan ni. Kalau gadai di public gold nanti duit masuk ke bank, so nak buat gadaian yang biasa, nak pajak gadai, kita ada koperasi dagang emas. Di setiap branch kita ada koperasi dagang emas, KDE. Boleh gadai dan terus dapatkan cash on the spot. Okay, itu untuk gadaian secara fizikal. Kalau gadai dalam akaun GAP pun kita boleh gadai emas tersebut. Okay, contoh kita kilogram nak guna duit dalam 1 gram lebih, digunakan 200 ke 300 ringgit, kita boleh buat pajak akaun masuk duit ke dalam akaun bank masing-masing. Okay. Bila boleh buat ansuran 10 bulan ni, boleh buat, tak ada masalah, ansuran 10 bulan. Alright. So kita akan teruskan dengan third prize kalau tak ada apa-apa soalan kepada promosi malam ni promotion kita. Boleh buat EPP 10, bunga emas dan juga dinar, 3 dinar, at least 3 dinar ataupun 30 gram dan 50 gram, 2,000 ataupun 13,000 gap. Okay. Sekejap saya akan buka kepada kita nak buat cabutan yang seterusnya. Kita kena sambung cabutan Okay, ada yang tanya pasal promotion silver. Malam ni kita tak ada promosi silver. InsyaAllah next time kita akan buat lagi promosi silver. Silver pun semakin mendapat tempat sebelum ni silver masih rendah harga dia masih di bawah pasaran. Okay. So untuk seterusnya kita nak buat cabutan yang seterusnya, saya akan refresh. Okay, yang mana masih belum daftar boleh klik video, dia akan keluar link untuk pendaftaran lucky draw. Masih ada peluang lagi, kita ada lagi 20, 30 dan 50 ringgit C-Wallet. Okay, alright. So saya akan mulakan untuk tempat yang ketiga, 20 ringgit C-Wallet PG Mall. Okay. Okay, siapa nak? Siapa nak boleh komen lah. Okay. RM20 betul. Okay, sementara tunggu dia rolling tu ada juga persoalan yang tanya harga gold bar collector items. Kalau nak jual balik public gold, ambil harga jual macam PG Museum ke? Harga jual boleh refer dekat website public gold, harga yang sama. Tak kisah collectors, item collectibles ataupun item yang biasa, harga semua tetap sama. So kalau suggestion saya untuk yang ada item collectors, kena, kalau nak dapat harga yang tinggi, kena cari sesama collectors lah. Okay, sebab dia punya sentimental value tu lain berbanding dengan nak jual dengan public gold, kita akan kira harga yang sama. Okay. Okay, so Cik Rizwan kita buat countdown sikit untuk tempat ketiga. Okay, cukup tak? Ada yang nak menang tak? Tak ada komen pun ni. RM20 RM20. Tengok FB Live percuma, tak ada yuran, dapat apa C-Wallet lagi untuk berbelanja. Okay, siapa nak RM20? Okay, siapa? Okay, dah ramai ni. Okay, countdown Okay, 5, 4, 3, 2. Okay, stop. Okay, siapa yang bertuah ni? Siapa yang bertuah? Okay, Muhammad Sabri bin Muhammad Som. Tahniah. Dia ada komen rasanya. Ada komen ke dia tak komen?
Okay, tak apa. Screenshot kan. Lepas tu nanti WhatsApp ke branch Alostar nanti untuk diorang uruskan lah untuk masuk si wallet tu. Okay, Tanya. Okay. Pada Cik Muhammad Sabri. So tadi perempuan ni lelaki pula yang menang. So kita masih ada lagi 2 cabutan. Okay. So kalau ada persoalan masih lagi boleh komen ataupun yang mana baru register saya akan refresh, jangan risau, kita akan refresh untuk sebelum kita buat cabutan seterusnya. So yang mana baru datang pun kita bagi peluang untuk menang. Okay. Okay, Cik Sabri ada dekat situ Okay, nanti staff akan PM juga untuk proses selanjutnya lah untuk kita tebus cabutan hadiah tersebut. Okay. So untuk tempat yang kedua, RM30 si wallet Okay, so Tanya mungkin ada yang first time menang ataupun dah berapa kali menang, boleh komen juga. Mungkin yang mana belum pernah menang, insyaAllah mungkin malam ni tuah berpihak kepada anda. Okay. Alright. So kita teruskan, saya refresh sekali lagi sebelum kita mula. Okay, tempat kedua RM30 si wallet Boleh beli pelbagai barangan dekat PG Mall. Untuk lebih penjimatan, klik Hot Day Sales sebab kat situ sampai 80% promosi barang-barang, pelbagai barangan kat situ. Okay, so saya mulakan tempat kedua. RM30 si wallet PG Mall. Okay, RM30. RM30. RM30 dah boleh beli buku Wamas tau. Okay. Siapa nak RM30. Lepas ni 30, lepas tu 50. Okay, 30. Okay, siapa nak? Abah Gaus belum pernah dapat. Okay, so saya count down 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Okay, siapa yang menang? Afiq Aiman Aznan. Okay, Tanya. Screenshot screenshot. Untuk klaim hadiah tersebut. Okay, ada juga soalan mungkin saya miss out tadi, malam ni sampai bila? So promosi akan sehingga 11.59 malam saja. Okay, so apa-apa boleh dari WhatsApp, kita buat arrange. So jangan lepaskan peluang sebab tadi saya tengok price harga ini 284. Esok kemungkinan 26, 287 per gram. Okay, sebab saya tengok harga semasa pun memang tengah meningkat ni. Alright. Okay, untuk sebelum last cabutan kita, okay, saya remind untuk promosi mengenai 10 gram bunga Tina ke atas buat EPP 10 dan juga buat dealership promo 7,000, 13,000 gap ataupun 30 gram dan 50 gram. Okay, so boleh pilih mana-mana promotion. So ada lagi pertanyaan yang saya miss out, nanti kita reply juga lah. So saya fresh last call untuk RM50 si wallet. Ini grand prize kita first prize RM50 si wallet. Sekejap Okay, kita mulakan Okay, ada request untuk Okay, last call. Saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, RM50. Okay, siapa yang bertuah ni RM50? Tak banyak komen pun ni. Okay. Okay, ada start masuk dah. Sementara Okay. tu ada rolling. Ada pertanyaan daripada Encik Khairil. Dia tanya untuk EPP 10 gram nak wave EPP premium. So yang untuk proses nak wave EPP premium cuma boleh dibuat oleh staff branch saja.
So boleh contact branch masing-masing ataupun boleh contact branch Alustar, kita akan bantu untuk wavekan EPP premium malam ni. So boleh place order, tak ada masalah. Tunggu sehingga staff edit order tersebut jadi EPP premium, dan akan dapat invoice yang sebenar dekat email. So tunggu dapat invoice email baru boleh proceed untuk pembayaran. Okay, siapa Ada ramai juga nak yang dapat Okay, ada yang first timer dapat juga. Okay, ada last untuk ini. Okay, saya count down 5, 4, 3, 2, 1. Okay, stop. Siapa dapat RM50? Oh, masih berjalan masih. Sekejap. Okay, the line sedikit problem Okay, tak apa, saya kira balik saya kira balik. Mungkin okay, ada peluang. Ini last call untuk Okay, boleh kan countdown Cik Rizan. Okay, siapa potong ni selekor terakhir masuk. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, stop. Okay, siapa dapat 50 si wallet ni? Okay, Tania, Nur Haslina, Ahmad Untung. Okay, RM50. Okay, Tania. Rezeki masing-masing Tahniah kepada Cik ataupun Puan Nur Haslina. So boleh direct nanti WhatsApp kami screenshot. Ini saya bagi sediakan ruang untuk kita screenshot siapa pemenang Pemenang 4 orang tersebut boleh screenshot send dekat WhatsApp branch Alustar. Okay. Okay, perkongsian malam ni sangat bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Cik Rizwan. So untuk semua yang menonton, terima kasih banyak-banyak. Teruskan menyokong Public Goal sebab setiap malam kita akan ada buat promosi yang macam ni. Lucky draw pun ada setiap malam. So memang kena follow rapat-rapat Public Goal. Dan jangan lupa untuk sokong Public Goal, kita tengah buat Goal Cultural Day. Sampai esok pun masih ada untuk 916 promosi barang kemas RM240 per gram. Paling rendah. So Cik Rizwan, ada kata-kata terakhir untuk yang lain-lain? So yang mana yang semangat baru nak menyimpan emas mungkin boleh last. Okay, terima kasih. Terima kasih branch Alustar jemput hari cuti pun staff semua bertugas. So saya ucapkan terima kasih dekat staff. Terima kasih siapa yang join, siapa yang share. So mudah-mudahan perkongsian saya bermanfaat. Dan kalau ada request lagi, insyaAllah lah saya akan sambung. Tadi baru separuh kesilapan tu. So kalau ada request, ada jemputan lagi, insyaAllah lah boleh saya kongsi lagi. So siapa yang dah rasa nak mula, terus mula, tak perlu fikir kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Kalau rasa promosi hari ni mahal, mula dulu dengan gap, mula dan anda akan faham. Okay, so saya last kali mohon maaf lah salah silap, tersalah bahasa, tersalah fakta ke apa. Itu sajalah daripada saya. Okay, terima kasih. Okay, baik. Terima kasih banyak. So kami mohon maaf atas barang kesilapan ataupun salah kata. So kita jumpa lain kali insyaAllah. Assalamualaikum, selamat malam semua. Okay, terima kasih. Okay.